الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. Akhrajahul Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Baik, hadis kita pada malam ini daripada kitab Bulughul Maram dengan syarahnya Ibanah wal Ahkam, daripada Ibanah al-Ahkam. Hadis yang ke-11 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni ialah Abdullah bin Umar. Beliau terkenal dengan julukan Tabi'ur Rasul. Maknanya orang yang sangat mengikut segala tingkah laku dan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara cuba ditiru oleh Abdullah bin Umar. Sehingga beliau ni sangat terkenal dengan nama orang yang sangat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan kepada kita, kata Nabi, dihalalkan dua bangkai dan dihalalkan dua jenis darah. Ini maknanya masuk dalam bab berkenaan halal dan haram dalam permakanan. Dalam kita makan ni ada halal dan ada haram. Yang halal haram tu pula dia ada secara hukmi. Ada haram secara hukmi dan ada haram secara aini. Aini itu maknanya haram diri dia lah. Diri dia tu memang haram. Itu dipanggil aini. Macam najis, arak, babi dan sebagainya. Ada yang haram secara hukmi, hukum saja haram, ain dia tidak haram. Diri benda tu, contohnya ialah duit rasuah. Duit rasuah ni duit biasalah. Duit kertas, tak ada najis apa, dia halal. Boleh dipegang, boleh bawa salat, boleh buat beli barang sebagainya, sama nilai. Kalau not RM10, RM10 lah, apa pun duit. Tetapi yang haram, yang rasuah, dia haram secara hukmi. Jadi maknanya haram jugalah, walaupun hukmi tapi tetap berdosa dan neraka. Jadi maknanya itu pembahagianlah, hukum yang ada haram, ada halal. Baik, berkenaan dengan bangkai, dalam hadis ini dia fokuskan kepada bangkai dan darah. Sebab bangkai ni kita tahu, dan bangkai ni kita tahulah, darah pun kita tahu, dia merupakan perkara yang diharamkan oleh syarak, dan dia haramkan oleh hukum berdasarkan nas Al-Quran. Bukan hadis-hadis, maknanya bukan hadis Nabi, tapi daripada nas Al-Quran.
Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Maknanya Allah Ta'ala sebut secara sharih, secara jelas dalam Al-Quran, dan dia merupakan hukum yang qat'iyah, bahawa diharamkan, sesungguhnya diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Maitata, apa ni, innama harrama alaikumul maitata waddama, diharamkan kepada kamu akan bangkai dan darah. Itu ayat Al-Quran. Mana itu ayat Al-Quran. Maka itu dinamakan umumil ayah. Itu dalam kaedah orang mengambil hukum, maka dipanggil umumil ayat. Mana hukum umum daripada ayat. Daripada ayat Quran, bangkai haram. Daripada hukum umum ayat Al-Quran, darah haram. Tetapi datang hadis mentaksiskan. Mentaksis maknanya nak spesifik. Mana dia bangkai haram, mana dia darah yang haram. Maknanya di sana mana yang tak haram, terkecuali daripada hukum umum di dalam ayat tadi. Jadi maknanya itu dia datang hadis. Jadi kita tak faham lah. Macam mana kalau ada orang dia cuma terima Quran, dia tak pakai hadis. Dia nak faham macam mana Quran. Jadi maknanya kerana penafsiran kepada Quran itu yang paling utama ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada ayat yang hukumnya umum tapi dikhususkan oleh Al-Quran. Antaranya mana? Antaranya hadis ini. Mana hadis ini mentaksiskan. Antaranya kata Nabi, dihalalkan kepada kita ialah 2 darah dan 2 bangkai. Jadi Allah kata darah haram, Allah kata bangkai haram. Datang Nabi sebut ada yang halal. Maka itu menunjukkan bahawa pengkhususan daripada Nabi. Maknanya bukan Nabi bantah Quran, bukan. Nabi itu penafsir kepada Al-Quran. Mana dia tukang tafsir. Jadi mana dia yang maksud Allah Ta'ala kata bangkai itu haram, iaitu bangkai yang selain daripada 2 ini. Yang Allah Ta'ala kata darah itu haram, darah mana? Darah yang lain daripada 2 darah yang disebut di dalam hadis ini. Baik, kata Nabi, fa'ammal maitatani, maka ada pun 2 bangkai itu. Nabi kata 2 bangkai yang halal tu, fal jaradu wal hutu, iaitu jarad. Jarad maknanya belalang, wal hutu dan ikan. Jadi maknanya Nabi kata bangkai yang haram, yang halal tu belalang dan ikan. Baik, kalau kita lihat kepada hadis yang pertama yang kita baca hari itu, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sana Nabi kata apa? Kisah bagaimana seorang lelaki datang jumpa Nabi dan dia kata, ya Rasulullah, nahnu narkabul bahar, kami ni selalu belayar di lautan, wa nahmilu ma'ana qalilun minal ma', dan kami selalu bawa sikit air untuk kami minum dalam pelayaran. Fa in tawadda'na, kalau kami berwuduk menggunakan air tawar yang sedikit itu, atishna, nescaya kami akan dahaga. Apa natawadda'u bima'il bahar? Sahabat tanya, apakah kami boleh berwuduk dengan air lautan? Mana kalau boleh berwuduk dengan air laut, kami tak usiklah air tawar ni, kami guna untuk minum. Maka Nabi pun jawab, tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baik, Nabi kata suci airnya, maknanya boleh berwuduk. Nak mandi janabah, nak wuduk boleh. Lepas tu Nabi sambung lagi, dan Nabi kata halal segala bangkainya. Jadi maknanya hadis tu dipanggil hadis umum. Ini kata setengah ulama. Jadi maknanya Nabi kata, Nabi kata apa? Halal bangkainya, bangkai lautan. Mana Nabi kata uhilla, tuhuru ma'uhu
al-hillu maitatuhu, halal akan bangkainya. Mana semua bangkai lautan ni, binatang laut, hukum dia halal. Itu hadis umum. Mana hukum umum yang asal. Semua bangkai binatang laut adalah halal. Baik. Kita letak dulu di situ hukum asal dia. Maka kata ulama-ulama Hanafi, apa makna semua bangkai halal? Yang Nabi kata semua bangkai halal tu bangkai apa? Mana itu timbul soalan situ. Bangkai apa? Kerana kalau semua bangkai halal, takkan Nabi sebut dalam hadis Abdullah bin Umar ni hanya ikan sahaja yang halal. Maknanya maksud Nabi kata semua bangkai dalam laut itu halal ialah bangkai ikan sahaja. Oleh kerana itu sotong adalah haram, ketam adalah haram. Apa lagi? Sebutlah lain pada ikan. Tak terlalu nak bilang kita banyaklah. Sotong, ikan, apa lagi? Apa ni? Ikan paus, ikan selayang. Sebutlah semua. Selain daripada ikan, maka kata dia adalah haram. Sotong, ketam, lepas tu apa lagi? Belangkas, siput laut, kerang, semua haram. Kerana Nabi kata halal bangkai itu ditaksiskan oleh hadis Abdullah bin Umar, iaitu Nabi kata bangkai yang halal cuma dua, atas daratannya ialah belalang, di lautannya ialah ikan. Jadi maknanya di sinilah berbeza pandangan ulama. Jadi ulama ada yang kata maksud Nabi kata binatang yang laut yang halal bangkai itu ikan sahaja. Dalilnya hadis nombor 11 riwayat Abdullah bin Umar. Nabi kata dihalalkan dua bangkai kepada kita, iaitu belalang dan ikan. Itu pandangan setengah ulama. Baik, satu. Yang kedua pula, ada setengah ulama dia kata bila Nabi kata haram, Nabi kata halal bangkai, maka semua bangkai itu halal. Semua bangkai itu adalah halal. Bangkai binatang laut, semuanya adalah halal. Jadi semua itu halal, kata mereka. Kecuali kata Imam Malik, Imam mazhab Maliki pula, kecuali dia kata yang haramnya ialah kalau ada babi laut. Itu maknanya hak lain semua halal, yang haram jika ada babi laut. Kalau babi lah adalah sejenis babi di laut, maka dia hukumnya haram juga. Kenapa? Kerana mengambil hukum umum ayat Al-Quran yang Allah sebut walahmal khinzir, diharamkan pada kamu akan daging babi. Jadi bila sebut kata daging babi haram, umum, tak kira babi darat, babi laut, babi kat pulau, babi atas planet, babi duduk mana sekalipun, maka babi itu adalah haram. Babi dalam makanan, dalam Cadbury, dalam apa saja, maka hukum dia haram. Itu maknanya mengambil hukum itu, kata Imam Malik, hanya babi yang haram, lain pada babi tidak haram. Jadi boleh makan. Katak laut boleh makan. Apa lagi? Jenis binatang laut apa saja. Ular laut boleh makan, yang hidup dalam laut saja. Maka berdasarkan kepada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala dan ulama As-Syafi'iyah pula, dia kata maksud yang Nabi kata semua binatang laut itu halal, maka pertama sekali dikecualikan binatang darat, binatang laut yang jika di darat ia haram, maka haramlah ia jika ada di laut. Jadi maknanya binatang darat, kalau binatang tu duduk kat darat dia haram, maka tiba-tiba ada binatang laut, maka hukumnya juga adalah haram. Antaranya anjing laut, singa laut, ada lagi lain, rimau belang laut, kalau ada. Banyak lagi, badak sumbu laut contohnya. Jadi mana-mana binatang darat yang haram,
jikalah ada binatang laut yang seperti itu pada sifatnya, bukan pada namanya. Jangan pada sifat, bukan pada nama. Hukum ni diambil pada sifat, tak ambil pada nama. Misalnya contohnya letak nama lain, letak nama ikan selayang, letak nama babi, halal tu. Sebab nama sahaja. Macam dia, sebab itulah orang yang tanam pisang mai tak kena bayar zakat mai. Sebab nama sahaja, sekadar nama. Jadi sebab itu, jika ada binatang darat yang sifatnya sama dengan binatang laut, yang sifatnya sama dengan binatang darat yang haram, maka haramlah yang di laut. Satu. Yang kedua, jika sekiranya binatang itu mendatangkan mudarat, makna ada racun, maka diharamkan oleh ulama as-Syafi'i. Mana sebab tu haram ulai yang ada racun. Yang semua jenis ada racun, maka yang mendatangkan mudarat, maka diharamkan oleh mazhab as-Syafi'i. Dua. Yang ketiga, wa hurrima 'alaikumul khaba'ith. Dasarkan kepada umum ayat Al-Quran, diharamkan kepada kamu segala benda, binatang, buruan dan benda yang keji-keji. Maka ulama as-Syafi'iyah berkata, binatang laut yang rupanya keji, huduh, yang jenis meloyakan, maka hukumnya haram juga. Itu makna yang jenis keji-keji. Misalnya contohnya katak. Katak darat haram, maka katak air juga adalah haram. Jadi walau letak nama lain, letak nama burung terbang duduk, tak boleh, haram juga. Jadi maknanya itu mengenai hukum, belalang hukum ikan tadi. Jadi ikan ni halal, haram lah. Apa yang halal lah? Ikan. Mana semua mazhab kata halal ikan di lautan. Cuma ada bezanya. Satu, ada ulama mazhab lain kata tak boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Pakistan, pergi pasar di Pakistan, tuan-tuan akan dapat harga sotong yang sangat murah. Sebab dia tak makan. Dia cuma tangkap saja, dia jual kat kita. Ketam 12 ekor RM1 je baru lebih kurang 40 sen 12 ekor. Maknanya kalau beli RM20 memang kena upah unit amal pergi angkut. Jadi maknanya itu banyak sangat. Itu sebab tu itu dikatakan bahawa ikan lah. Ikan yang tidak ada ikhtilaf ulama. Cuma ada beza pula ikan ni di kalangan ulama. Dia ada beza kalau dia mati sendiri dengan mati kena tangkap. Itu ada beza. Mati yang kita tangkap dengan pukat sebagainya ada beza. Dia mati sendiri kerana ombak tolak dia ke laut, lepas tu dia mati atas darat, ada beza pula. Itu kita akan bincang lain kali pula lah. Maknanya itu nak cerita fiqh ni suatu benda yang luas. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam kita menghukumkan satu hukum. Maknanya kerana dia ada hadis tu difahamkan begini, dia ada Quran tu pula dipecahkan fahamnya begini berdasarkan kepada hukum berkenaan hujah lughawiyah dari segi hukum. Lepas tu ada pula hujah berkenaan dengan adanya kaedah-kaedah tertentu dalam kita mengambil hukum. Jadi sebab tu jangan kira mudah gitu. Tengok sehari dua ni kan kita ada satu video YouTube tu, dia hukumkan tasawuf ni haram semua. Ni pun satu hal juga ni. Di mana asalkan tasawuf haram semua tasawuf. Mana daripada A sampai Z tasawuf itu adalah haram. Dia kata macam ayak cap dia tu. Ayak cap betul lah tu. Dia kata ni maknanya air kotor lah, tak boleh makan. Begitulah dia tasawuf. Maka begitu mudah meletakkan hukum. Orang ni kalau ada Imam Ghazali depan dia memang kena penampar Jepun terus ni. Nampak? Jadi jangan celupa mulut begitu. Perhati dulu dari sudut mana. Macam orang duk bahas masalah Maulidin Rasul lah. Batu kita ni dalam berhukum fiqh dan sebagainya jangan guna sifir 2. Sifir 2 ni kan sifir mudah. 2 kali 2 4 kali 2 8 mudah je. Guna sifir payah sikit supaya kita ni ada ihtiyat. Ihtiyat maknanya bercermat dalam kita mengeluarkan satu-satu hukum. Jadi di mana kalau kira mudah memanglah
Apa ni Maulidi Rasul. Nabi tak sambut. Bila Nabi tak sambut, maka hukumnya adalah bid'ah. Bila bid'ah, hukumnya sesat. Bila sesat, berdosa. Bila berdosa, neraka. Jadi mudah ya. Itu dipanggil hukum CP2. Jadi mana kita pakai lajak lain. Ulama-ulama banyak perhatian mereka. Di antaranya, mereka kata, kenapa boleh kita buat sambutan Maulidi Rasul? Asalkan jangan campur dengan maksiat, sudahlah. Jangan campur dengan maksiat. Hak yang ada sekarang tu banyak maksiat. Hak tu kita nafilah. Kita saringlah mana yang maksiat, yang tidak. Mana sekarang selagi tidak ada unsur percampuran dengan perkara maksiat dan mukhalatah, percampuran antara lelaki dengan perempuan yang tidak diizinkan oleh syarak, maka ada nas, ada hujah. Ulama kata boleh sambut dan mengenang Maulidi Rasul, kelahiran Nabi ni. Kenapa? Kerana Nabi-Nabi ni adalah nikmah. Dia adalah nikmat kepada kita, kepada alam. Sebab dia jadi rahmat. Mana dia ni nikmat. Kalau tak ada Nabi, memang tak ada nikmat lah hidup kita. Mana kita ni tidak ada nikmat kalau tak ada Nabi. Sebab tak ada Islam. Bila tak ada Islam, macam kita sebut itulah. Kita solat pun tak pandai. Tak pandai. Nak tutup-tutup aurat ni tak pandai. Tak ada kita pakai kain pelekat macam mana ni kalau tak ada Nabi. Pakai jubah, pakai pelekat, kain seluar, tutup aurat. Boleh jadi pakai seluar dalam belaka kita. Kenapa? Hak pakai cawat, hak pakai seluar dalam saja. Sebab mana kita tahu halal haram? Jadi ada Nabi tu nikmat. Bila Nabi ni nikmat, Nabi adalah sebesar-besar nikmat. Allah Ta'ala utus kepada alam. Mana? Apa yang kita kata nikmat? Ilmu nikmat, harta nikmat, pangkat nikmat, anak nikmat. Itu semua nikmat dunia yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik. Bila nikmat itu daripada Allah ajar kita apa tentang nikmat? Bila kita ni dapat nikmat Allah ajar apa? Allah kata, "Fabi ni'mati rabbika fahaddits." Dengan segala nikmat Tuhanmu yang dicurahkan kepadamu, mana segala apa saja jenis nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, fahaddits, maka sebut-sebutlah olehmu, maka ingat-ingatlah olehmu, kenang-kenanglah olehmu. Mudah-mudahan kita la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau nikmat harta Allah suruh sebut, suruh kenang, walaupun nikmat harta ni tak sebesar mana, tapi cuba bayang nikmat kerasulan dan nikmat kenabian yang Allah Ta'ala utus melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sebut. Kenapa? Fahadits, sebut-sebutlah olehmu nikmat Allah, antaranya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebut Nabi. Nak sebut dengan cara mana? Pulanglah dengan cara buat kuliah, dengan cara buat tazkirah, dengan cara buat tajuk khutbah, dengan cara forum, tajuk Maulidi Rasul. Pulanglah asalkan boleh sebut dan ingat akan nikmat Allah tentang pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya itu di antara perkara. Itulah dia kata dah Nabi tak buat. Nabi tak pernah buat. Dan kita kena ingat, bid'ah ni bukan bid'ah ni definisi dia asalkan Nabi tak buat maka bid'ah. Bukan itu definisi dia. Dia ada lain. Macam Nabi sebut antara ramai orang guna hadis kan. Sebut taraktu fiikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Maka mereka kata pegang kitab dan hadis sudahlah. Bukan, tak ada pun dalam hadis ni Nabi suruh pegang pada ulama. Tak ada pun Nabi suruh pegang pada fuqaha, ahli-ahli fiqh. Tak ada pun Nabi suruh berpegang kepada ahli-ahli tasawuf, ahli sufi. Tak ada pun Nabi suruh berpegang kepada ahli ulama. Itu orang panggil CP2 juga hak tu. Tak kena gaya, pakai tak bersifir terus tu. Mana dia kata apa? Dah Nabi suruh Quran hadis lah. Lain pada itu Nabi tak suruh. Jadi orang panggil di mana tidak memahami maksud dan kehendak serta pengertian hadis. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Maka antaranya tadi kata Nabi yang haram, yang halal pada kita dua bangkai ni, fal jaradu, iaitu belalang. Jadi belalang ni halal kepada kita. Jadi belalang ni setengah ulama dia kata asalkan dia tu belalang tak kira lah sebesar mana.
Katalah kita jalan-jalan musim-musim banjir, mana tahu kan? Sebab musim banjir makanan tak cukup sebagainya. Jumpa belalang sebesar lembu contohnya. Maka hak mati dah. Maka ulama kata boleh makan. Kerana apa? Kerana di sana dia bersifat dengan sifat belalang. Dia sifat belalang. Maknanya bukan setakat nama dia belalang, dia sifat belalang. Maka setengah ulama menyatakan bahawa boleh dimakan. Maka boleh makan dia belalang, kecil ke besar ke. Lepas tu ada lagi ulama-ulama dia bahas. Bila sebut kata belalang, bukan belalang saja, maka semua binatang dalam spesies belalang. Binatang serangga dalam spesies belalang. Maka dengan kerana itu setengah ulama kata cengkerik boleh dimakan. Nampak? Kan kita biasa pergi melancong ke Vietnam contoh kan. Vietnam, Kemboja, belah negara belah sana kan. Ke pasar malam dia, kadang-kadang kita jalan kat pasar, dia ada cengkerik goreng. Dia ada letak, diisi dalam kelongsong tu. Jalan lagi ada cengkerik sira di belah tu. Jadi maknanya setengah ulama kata boleh makan. Setengah ulama, itu maknanya pandangan minoriti di kalangan ulama. Jadi maknanya jadi kita tengoklah. Tapi setengah ulama As-Syafi'i pula dia kata, jika sekiranya serangga yang dalam spesies belalang itu dia keji ataupun dipanggil benda yang jenis khaba'ith, maka juga diharamkan oleh syarak. Misalnya contohnya ulat mulung, contoh kan ulat mulung orang makan tu. Itu kerana ada beberapa perbahasan di kalangan ulama lagi. Jadi maknanya dihalalkan pada kita belalang. Jadi belalang boleh. Dulu ramai orang makan belalang dululah ramai. Sebelah negeri-negeri yang tanam padi, di Kedah, di Perak, di Kelantan, yang tanam padi ni dia ada musim belalang. Dipanggil belalang berat dia tu. Belalang warna hijau tu. Belalang warna hijau itu dia belalang tu. Jadi pergi sauklah tengah malam. Lepas tu boleh buat dia masak macam kutu tu. Masak gitu. Jadi maknanya boleh dimakan. Kenapa? Hukumnya boleh makan. Jadi maknanya kita bolehlah try sekali-sekali beli belalang, lepas tu bakar ataupun cicah ayam asam ke, sedap juga belalang ni. Itu maknanya. Lepas tu perut nak kena buang tak payah buang perut. Kerana belalang yang kecil hukum dia sama dengan ikan bilis. Jadi tak payah buang perut. Ikan bilis tu kalau nak buang perut siap, sampai pagi esok baru siap berapa puluh ekor je baru. Jadi kalau tu syarak dia benarkan yang susah kita nak buang perut, maka tidak perlu membuang perut dia. Itu dikira sebagai dimaafkan pula. Itu maknanya benda-benda kecil yang menyusahkan kita nak buat, maka hukumnya dimaafkan pula oleh syarak. Jadi maknanya syarak ni dia nak memudahkan kita. Jadi tak nak jadi payah ikan bilis udah baring perut dia yang buat belacan tu. Kalau nak buang tu pakai tak makan belacan kita, kan? Jadi sebab tu dia pakai sekali dengan perut-perut belalang, perut ikan, perut ikan bilis ataupun perut udang baring tadi. Maka itu di antara yang dihalalkan. Adapun perut ikan lain diharamkan. Perut ikan lain, perut ikan yang besar yang kita buat, perut ikan kembung yang kita boleh buat, maka perut dan najisnya adalah najis. Perut dan najisnya adalah najis. Ikan gelama, ikan gelama tu yang dengan perut-perut kita buat gelama pekasan ataupun gelama ikan gelama tu gelama masih yang pekasan kan, yang direndam di dalam bekas, yang diasamkan dia, yang dibuat pekasan dengan perut-perut sekali, maka ulama mazhab As-Syafi'i yang ihtiyat mengatakan haram. Tak boleh, najis, tak boleh dimakan. Kenapa? Kerana dia dah direndam di dalam bekas bersama dengan perut-perutnya yang najis, maka menajiskan seluruh isi ikan itu. Jadi maknanya kena tengok kalau nak beli ikan gelama yang pekasan tu, tengok dulu dalam botol tu, tanya tukang jual, ni belah perut, buang perut ke tak? Dia kata buang, kita boleh beli dan boleh makan. Kalau tak dibuang, maka dia sudah bercampur dengan najis di dalamnya. Jadi maknanya itu di antara hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ahli-ahli fiqh. Wal hutu, dan belalang, maka hukumnya juga dan hut ikan, maka hukumnya adalah halal. Jadi tak kira asalkan dia nama ikan, maka boleh dimakan. Wa ammad jamani fal kibadu wat tuhalu, dan ada pun dua darah pula, maka dihalalkan kepada kita dua darah, iaitu limpa dan hati. Maka limpa dan hati ni asalnya darah. Hati darah,
Maknanya dia macam gumpalan darah beku, hati limpah pun begitu, maka boleh dimakan. Kita bolehlah makan, walaupun dia asalnya darah, kerana dia antara yang disebut secara khusus oleh Nabi tentang keharusan dan kehalalannya. Cumanya ulama-ulama dalam bidang tibbur rasul, pengajian perubatan Nabi tidak menggalakkan makan hati. Maknanya bukan makan hati kerana duka cita tak. Maknanya makan hati binatang ni. Maknanya makan hati. Kerana hati ni tempat berkumpul segala toksik dalam tubuh binatang. Maka kita pun makan, maka menyebabkan berpindah toksin tadi sampai kepada kita. Dia akan jadi berpindah. Jadi sebab itu di sana ulama-ulama kata halal tetapi tidak digalakkan. Macam susu lah, Nabi amat minum susu lemah, susu kambing dan susu unta. Barat ajar kita minum susu lembu. Sebab tu kita jadi benar, sebab kita tak ikut Nabi. Jadi buat kerja tak ikut Nabi. Nabi minum susu kambing dengan unta, kita minum susu lembu tiap-tiap hari daripada kecil lagi, start daripada laktogen sampailah kepada susu junjung. Tengok cap teko bagiannya, maka susu lembu belaka. Sebab tu ngaji payah ingat, hafal Quran payah ingat. Inna a'tayna saja 14 hari baru ingat. Itu kenapa? Kerana otak kita dah jadi benar dah. Ikut Nabi lah. Nabi makan apa? Nabi minum susu kambing. Maka kita kambing. Itu buat dia. Macam orang tengok apa ni amalan. Nabi makan kismis. Untuk pagi kan, Nabi makan siang hari, Nabi makan kismis, akan menyebabkan jernih fikiran, bijak otak, kuat ingatan. Jadi kita pun nak makan, tengok dulu Nabi makan berapa biji kan. Kalau kita makan sampai sebekas beli je, setengah kilo sehari makan. Itu jadi benar juga tu. Jadi sebab tu kena ikut cara Nabi buat. Dia ada kaifiat dia. Maka itu di antara yang dihalalkan ialah al-kibadu. Jadi sebab itulah Islam syarat mengharamkan darah. Darah tak boleh makan. Kerana dalam darah ni ialah segala kuman-kuman, bakteria, segala racun-racun benda yang meracunkan pada di dalam darah. Sebab itulah tujuan syarat suruh sembelih putus halkum ni dengan merih tu supaya meluncurkan dengan laju darah tadi keluar daripada serat-serat urat yang ada dalam serat-serat daging. Mana bila kita macam kita kata apa? Macam kita kata air empangan di Tasik Kenyir tu, katalah tengah empangan tu penuh begitu, kita pun tebuk satu lubang dengan cepat, runtuhkan satu lubang, maka air akan meluncur laju sehingga tak tinggal lagi sakit baki di dalam takungan air tadi. Jadi begitulah dia. Kenapa syarak suruh sembelih? Sembelih cara syarak ni putuskan halkum dan merih supaya darah segera terpancuk keluar, tidak meninggalkan lagi sakit baki, kuman-kuman dan bakteria dalam daging binatang tadi. Lalu kita pun selamat untuk makan daging. Itu dia syarat dia. Lepas tu lain pada itu tak boleh dengan cara tembak atau dari macam barat buat kan. Dia ada satu alat tembak tu mati binatang tadi dengan cara mana lagi? Dengan cara jeruk leher, dengan cara hempuk kepala dengan batu-batu contohnya. Semua syarat tak izin. Yang izin ialah dengan diputuskan halkum dan merih dia. Tinggal lagi dah tu ada dalam video dalam YouTube di India ke mana, orang Islam di India dia pakai datang kambing seekor, dia cantas ke atas leher, ke atas tengkuk dia. Mana kambing lalu sembelih sebab banyak sangat daging, kambing nak korban, dia kambing lalu dia pancung tu, kambing lalu dia pancung, maka daripada atas putus kepala tu, maka sah ataupun tidak. Maka ulama-ulama moden menyatakan hukum dia sah tetapi jahat adab. Nabi kan suruh kita ni berkasihan belas untuk kita menyembelih. Sembelih-sembelihlah tapi dengan keadaan berkasihan belas. Maknanya dengan cermat, pisau kena tajam kan, supaya dia tak rasa sakit sangat. Pisau tajam. Jangan kita pisau puas hirit atas apa ni, atas apa ni leher dia tak putus. Maka kita kena pisau yang tajam. Tanda apa? Tanda kasihan belas. Jadi makna dengan cermat, sembelih dengan segera, mana putuskan halkum dia dan merih dia dengan segera, maka tujuan dia untuk menjadi adab
dan juga menyelamatkan daging tadi untuk dimakan. Jadi maknanya itu keindahan syarak. Sebab tu orang kajilah apa pun, apa yang syarak, yang hukum agama suruh ni, semua kebaikan. Kajilah secara tradisional ke, secara saintifik ke, pulanglah. Nak buat kajian secara planet ke, itu pulang dah kita. Tapi kita akan temui syarak ini hukum yang sangat indah. Orang tak boleh nak komen. Yang duk kan, tak boleh nak kritik kebaikan hukum syarak. Dan tu yang duk kritik tu pelaksanaan. Kadang-kadang dia tak betul. Mana kadang-kadang tak ikut syarak juga. Ataupun kritik tu apa? Kerana dia jahil. Maka kita kena ingat bahawa syarak adalah hukum daripada Allah. Sebab tu Tuhan ni dipanggil apa? Tuhan dipanggil sahibut tasri'. Tuhan yang tukang buat tasri', hukum syarak. Maka kita kena wa qala syari'. Kalau kita jumpa dalam hadis kan, hadis kursi ke sebagainya, wa qala syari', maka berkatalah Tuhan yang buat hukum syarak. Siapa dia? Allah Taala. Maka sebab tu kita kena terima hukum daripada Allah Taala. Kena terima. Baik. Jadi hadis ini riwayat daripada Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi kita tahulah daripada hadis ini 2 bangkai halal, 2 bangkai lagi dua darah halal. Itu hukum halal haram lah. Banyaklah. Kita akan jumpa nanti banyak hukum berkenaan dengan hukum halal haram. Tentang makan minum, tentang berpakaian ada halal haram. Emas contohnya, maka ada emas. Emas benda yang perhiasan, tapi halal untuk perempuan, haram untuk laki-laki. Laki-laki ni boleh dua perkara saja berkait dengan emas. Pertama sekali, lelaki yang boleh pakai emas ialah lelaki yang kanak-kanak yang belum memayis. Maknanya yang tak memayis boleh pakai emas itu. Dah kita token emas katakan, isteri dah banyak dah beli, sampai kat ketiak dah emas contohnya. Dah anak, dapat anak, isteri lagi emas. Anak lelaki tunggu anak perempuan tak lahir-lahir juga, maka dia masih kecil boleh pakai. Dan yang kedua ialah gigi emas. Jika sekiranya mendatangkan manfaat. Mana gigi emas bukan nak berlawa, bukan nak suruh cantik pakai gigi emas, tapi kerana kata doktor, kata tabib dalam bidang perubatan gigi, dia kata apa? Bau mulut akan hilang jika guna gigi emas. Dan memang sungguh, kalau kita tengok orang tua dulu, memang yang jenis ada penyakit bau mulut, mulut dia berbau sebagainya, gosok dah segala benda dah, minyak atar ditelan sebotol dah, tapi bau juga mulut contohnya. Maka pakai gigi emas, di mana gigi emas tadi akan menyedut bau tu. Jadi maknanya itu petua lah, atau pengalaman orang tua. Tiba-tiba dibuat jadi sungguh. Macam kita kata petua, peti sejuk bau busuk kan. Orang letak arang dalam peti sejuk, lepas tu arang tu akan sedut bau tadi. Jadi mana? Begitulah emas ni tadi. Jadi makna boleh pakai. Dengan dua tu sajalah. Tapi kena beringat, orang pakai gigi emas jangan berjalan seorang-seorang dalam gelap tengah-tengah malam. Nanti orang curi gigi, nanti dia rompak gigi. Jadi maknanya kita itu dihukum berpakaian lah. Apa lagi emas yang dibolehkan? Emas yang diboleh pada lelaki selain itu kata ulama ialah dibuat tulang emas. Misalnya contohnya kita patah hidung. Hidung ni patah. Lepas tu nak ganti, payahlah nak ganti benda lain. Nak ganti jenis besi, takut bimbang kena kejutan elektrik bila kilat. Maka dia pun buat emas. Logam yang tidak ada, tak mengalir arus elektrik dia. Maka dia buat dengan emas. Maka jika tidak ada selain daripada emas, maka boleh diguna untuk gunakan tulang emas. Jadi tulang emas jadi. Jadi maknanya selagi ada benda lain, tulang betih, tulang kering patah contohnya. Mai pusat patah. Lepas tu nak tukar, nak tak balik nak pakai dah tulang tu. Nak tukar tulang, nak letak tulang. Maka selagi boleh benda lain, maka tidak boleh digunakan emas. Itu kata pendapat fatwa ulama. Selagi boleh guna benda lain. Carilah dulu. Cari besi-besi basikal ke letak situ dulu. Contohnya. Jadi mana kalau dah tak boleh, maka boleh digunakan emas. Itu makna apa yang digariskan oleh hukum syarak. Itu nanti kita akan temulah halal haram dalam berpakaian. Dalam berpakaian, halal haram pula dalam penggunaan. Ada halal haram dalam penggunaan. Antaranya ialah halal digunakan memakai jenis pakaian juga ialah kulit-kulit binatang, kulit-kulit bangkai yang telah disamar. Kulit-kulit bangkai. Kita pakai kasut kulit biawak contohnya. Boleh.
kulit biawak, tetapi dengan syarat kulit yang telah disamak. Maknanya iza dubighal ihab faqad tahura. Apabila telah disamak kulit bangkai, maka hukumnya menjadi suci. Kecuali yang tak boleh kulit babi dengan kulit anjing. Itu saja tak boleh. Samaklah 17 kuala sekalipun, maka dia tak boleh. Itu mana selain pada itu boleh. Kulit kita kulit dan boleh diguna, boleh dijual, boleh diambil hasil daripadanya. Mana boleh. Orang lain niaga belulang lembu ramai dah, tapi berniaga belulang biawak belum ramai lagi. Kita pun menternak biawak, boleh ada. Menternak biawak, buat satu industri penternakan baru, iaitu penternakan biawak. Jangan untuk makan, jangan masak 3 rasa. Cuma guna untuk kulit, buat produk-produk tertentu. Guna kulit saja. Lepas tu macam mana biawak kita nak ambil kulit dia? Lepas tu dianya nak kena sembelih ke macam mana? Biawak tadi nak sembelih ke macam mana? Maka setengah ulama kata kita matikan dia dengan cara sembelih pun tak apa, tapi bukan kerana mengikut syarak, tapi kerana supaya tidak menyeksa dia. Itu saja. Mana kerana sembelih pun dia biawak juga kan. Kerana mana dia tetap haram. Macam orang kata itulah babi. Babi boleh dimakan bila kita mudah, bila kita darurat. Tak ada dah binatang lain, makanan pun dah tak ada dah. Kita pun dah hampir nak mati dah kerana tak makan. Ada babi seekor, maka boleh dimakan babi. Maka orang tanya, dah nak makan, nak sembelih ke macam mana? Ikut kita lah. Kalau sembelih pun dia tak jadi rusa, jadi babi juga. Jadi maknanya itu pulang pada kita. Kita nampak. Jadi maknanya itulah dihukum syarak. Jadi kita akan tengok daripada apa yang disebut. Baik. Hadis yang seterusnya yang kedua pada malam ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Hadis ini ada daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a az-zubab fi sharabi ahadikum falyaghmishu. Thumma yanzi'hu. Fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifaa'un." Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Baik, hadis tadi saya dah sebut sikit, ada terlupa sikit. Bila Nabi kata dua bangkai itu yang halal itu ialah belalang dan binatang laut itu ialah ikan, tiba-tiba mazhab As-Syafi'i kata lain pada ikan pun halal. Lain pada ikan pun halal, lain pada sotong pun halal, ketam pun halal. Sedangkan hadis ni kata ikan saja halal. Maka mazhab As-Syafi'i makna kenapa kita mazhab Syafi'i kata halal? Kerana hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar ini ialah dikeluarkan oleh Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Padanya terdapat seorang perawi yang dhaif. Jadi sebenarnya status hadis ni hadis dhaif. Kerana itu dalam menentukan hukum tadi mazhab As-Syafi'i berkata dia tetap binatang tadi boleh dimakan selain daripada ikan. Wallahu a'lam. Kita tunggu, kita beri laluan kepada Isya. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua ialah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu. Apabila jatuhlah seekor lalat, apabila lalat jatuh fi sharabi ahadikum, di dalam minuman salah seorang kamu. Jadi makna Nabi kata bila lalat ni jatuh dalam mana-mana minuman kamu, falyaghmishu, maka hendaklah kamu menyelamnya. Menyelamkan, selam dia. Mana selam lalat tadi. Summa liyanzi'hu, kemudian kamu buang akan itu. Fa inna fi ahadi janahihi da'un. Kerana pada salah satu daripada sayap nyamuk, sayap lalat tadi, da'un, ada racun, penyakit, wa fil akhari shifaa'un, dan pada satu sayap lagi ada penawar ataupun ada ubat dia, remedi dia. Hadis riwayat daripada Bukhari dan Abu Daud, dan ditambah oleh Abu Daud. Makna dalam satu riwayat dia tarik daripada Abu Daud, ada matan lain, wa innahu yattaqi bi janahil ladzi fihi da'. Kerana kata dia, kerana lalat tadi melindungi akan sayap yang ada penawar tadi, melindungi akan sayap yang ada penyakit tadi. Baik, daripada hadis ini ada beberapa hukum yang kita dapat lihat.
Maknanya berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, antaranya Nabi menjelaskan tentang hukum serangga. Lalat-lalat ni serangga lah. Mana lalat itu serangga. Baik, iza waqa'az zubab, apabila jatuh oleh lalat dalam bekas minuman, maka bekas air dalam minuman tadi tidak menjadi najis, walaupun lalat itu sudah jadi bangkai. Mana dalil dia lalat jadi bangkai? Sebab falyaghmishu, kamu kena selam dia. Bila selam, matilah lalat. Jadi maknanya kita sekarang seolah-olah telah menajiskan air tadi. Sebab lalat terbang dan dia pun jatuh, kita pun selam. Jadi bangkai dia. Tapi air itu masih dikira air yang suci. Maknanya kita boleh minum. Hukum dia boleh minum, tak najis. Walaupun kita rasa masing-masing sikit macam lalat contohnya. Jadi maknanya hukum dia tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat. Setengah ulama dia kata syarat dia apa? Syarat dia ialah lalat itu jatuh dengan sendiri. Dari mana? Iza waqa'a az-zubabu, apabila telah jatuh oleh lalat. Maknanya jatuh dengan sendiri. Bukan jatuh dengan kita campak lalat dalam bekas tadi. Ambil lalat, campak dalam air, dalam bekas kita. Nak tengok macam mana lalat berenang gaya bebas contohnya. Maka hukum dia adalah najis, kata setengah ulama. Bila lalat tu mati, maka najis. Kenapa? Sengaja mengotorkan air. Sengaja. Jadi maknanya tak boleh. Macam darah yang kita sebut itu apa? Darah yang sedikit pada baju. Baju. Kita tengah solat, tiba-tiba nyamuk terbang. Nyamuk terbang, hinggap dekat dengan tangan kita. Lepas tu dengan sendirinya dia pecah perut. Dengan sendiri dia duduk hinggap situ. Mungkin terkejut ke apa tak tahu. Maka pecah perut dia. Pecah perut. Maka sedikit daripada darah lalat yang pecah perutnya dengan sendiri, hukumnya dimaafkan. Tetapi kalau lalat nyamuk tu hinggap, perut dia kenyang lah, kita pun sambil-sambil duk baca Fatihah, kita pecik sikit, menyebabkan pecah darah tadi, maka ulama kata najis. Jadi kena kita dah menanggung najis. Jadi makna itu beza dia antara sengaja dengan tidak sengaja. Itu sebab tu hukum syarak ni diambil kira. Tak sengaja tak apa, dah lupa kan. Dah lupa. Siang hari bulan Ramadan terlupa makan. Contoh kita balik daripada semayang Zuhur, balik rumah, tiba-tiba nampak nasi ada atas meja, tak teringat hak sahur tadi. Kita pun makan. Siap dengan bertambah, isteri pun makan belaka, tak ingat. Dengan tambah lagi, dengan habis seperiuk dah, baru teringat. Oh, puasa. Maka kenyang itu dikira apa? Bonus daripada Allah. Maknanya pahala dapat, pahala puasa, kenyang pun dapat. Itu dia tujuan dia. Baik, mana dengan syarat lalat tadi jatuh dengan sendiri dalam bekas kamu, falyaghmishu, maka hendaklah kamu menyelam, selamkan dia. Selam. Kenapa selam? Selam tu ada sebab nanti. Summa liyanzi'hu, kemudian buang. Jangan selam saja tak buang, selam buang. Lama kan telan dengan lalat-lalat pula. Jadi maknanya setelah selam, lepas tu telan. Lepas tu buang. Maka kenapa Nabi kenapa falyaghmishu, kenapa kena selam? Fa inna fi ahadi janahaihi da'un, kerana sesungguhnya pada salah satu daripada sayap lalat tadi ada racun. Pada salah satu sayap. Pada salah satu daripada sayap. Baik. Di sini mengapa Nabi sebut salah satu? Nabi tak sebut terus. Kerana sebelah kiri sayapnya ada racun. Mengapa Nabi tak sebut terus? Itu maknanya jadi persoalan. Orang-orang yang tengok tentang hadis, kan Nabi ni didapat wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kata daripada hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi. Maka mengapa Nabi tak sebut terus? Lihat dahulu, jika lalat itu jatuh daripada sayap kirinya dalam air, maka selamlah kerana sayap kiri ada racun. Kalau jatuh sayap kanan tak payah. Kenapa tak begitu? Rupa-rupanya bila dibuat kajian, memang salah satu daripada sayap lalat ni dia ada bulu yang boleh melekatkan segala kotoran. Sebelah lagi dia tak ada.
Dia minyak begitu je. Ya, mana dia kosong, dia tak bulu yang tidak melekatkan kotoran. Ada sebelah sayap lagi bulu yang jika dihinggap di mana, kotoran akan lekat kepada bulu yang ada pada sayap tadi. Maka salah satu daripada sayapnya ada bulu yang membawa racun, satunya tidak ada membawa racun. Tetapi yang menghairankan, yang menakjubkan para pengkaji ni, dikata apa? Semua lalat tidak sama. Mana bukan duduk sebelah kiri saja dah. Kadang-kadang ada lalat yang bulu belah kiri, ada lalat bulu belah kanan, ada lalat ada bulu belah kiri pula. Jadi tak menentu. Nak kata hak betina belah kiri ke tak tahu. Jadi maknanya di sanalah. Maka bila Nabi kata salah satu daripada sayapnya ada racun, maka menunjukkan mukjizat daripada Allah kepada Nabi. Maknanya Nabi sebut ada racun daripada sayap dia tadi. Jadi Dr. Nabi kata, oleh kerana kamu tak tahu, bila tak tahu, kamu selam je lah. Kerana satu daripada sayap yang satu lagi ada penawar. Maka bila kalaulah takdirkan yang jatuh tu racun, maka selam yang penawar tadi, maka dia dapat neutralisekan balik racun yang ada di dalam air tadi. Yang ni mana nak tunjuk keindahan hukum syarak. Takut kita ni makan, minum minuman yang beracun. Jadi maknanya Nabi suruh selam, kerana racun yang sebelah kiri itu atau sebelah sayap lagi akan ditawarkan oleh sayap yang ada penawar. Jadi maknanya jadi Nabi kata selam, lepas tu buat. Jadi mana tak payahlah bila lalat jatuh kita pun ambil mikroskop tengok dulu. Mana lagi? Jangan duduk tengok, buang dululah. Ikut Nabi dulu. Jangan duduk buat pakar sangat kita. Dia ada begitu, duduk kaji dulu dan sebagainya. Ada orang begitu. Dia ada benda kena kaji, ada benda tak payah kaji. Mana pakai buat terus, kerana pada masa itu tidak memerlukan kajian lagi. Contohnya bila rumah terbakar kan. Jadi bomba pergi sembuhlah dulu. Jangan kaji dulu kan. Pergi sebuah kereta bomba 3 buah pergi. Tapi buat kajian. Siap dengan ambil plan, tengok dari mana kebakaran ini bermula. Selesai buat kajian, rumah tinggal orang saja. Jadi mana sembuh dulu, lepas tu baru kaji kan. Itu kaedah dia. Jadi mana di sana kita syarak menyuruh kita supaya selam lalat tadi dan kita buang. Jadi maknanya Nabi suruh kita ni syarak ajar kita minum minuman yang bersih. Sebab tu dia tak benar kita bernafas dalam air. Kita minum gelas tadi, kita bernafas. Kenapa? Kerana bila kita bernafas di dalam gelas tadi, maka nafas kita yang mengandungi karbon dioksida akan keluar bercampur dengan molekul air. Akhir sekali kita pun minum kotoran-kotoran daripada nafas kita tadi. Jadi Nabi suruh minum letak 3 2 3 4 kali. Sebab itulah jadi sebab itulah kita tengok orang Arab dia guna gelas kecil. Kita pun pelik, kenapa dia besar tapi gelas kecil. Kita orang Melayu kecil tapi gelas besar. Tengok kan ada gelas air buah, gelas besar. Tengok, siap dengan tulis sekali 3 liter dalam tu air. Jadi mana kenapa begitu? Kerana sebenarnya selamat guna gelas yang kecil. Sebab tu orang Arab kalau hidung dia panjang, kalau gelas besar hidung masuk dalam gelas. Jadi sebab itulah dia kita tak tahu. Jadi mana tu dia ada kelebihan dan fadilat dia. Baik. Jadi itulah di hadis yang kedua ni kita tengok Nabi. Kita akan ulang sikit lagi untuk bulan akan datang. Ambil sikit pada hadis yang kedua ni untuk kita lihat beberapa perkara lagi yang masih lagi panjang, perkara yang berkait dengan hadis-hadis Nabi ni menepati kajian-kajian sains moden dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita tengok daripada hadis kedua untuk pengajian kita pada bulan akan datang. Baik, sebelum daripada itu, untuk makluman pada tuan-tuan, biasanya dalam lepas kuliah saya di hujung kuliah bulanan saya di sini, hujung saya lancar derma untuk pembinaan kolej ataupun masjid sekolah kolej saya. Tapi malam ni saya nak lancar derma juga, tapi bukan untuk kolej, tapi untuk beberapa perkara. Pertama sekali, kita sebenarnya saya sendiri sebagai presiden kepada alumni pusat pendidikan Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Alumni ni ramailah, dia punya ahli dia daripada dulu lagi sampai sekarang, dan kebetulan saya dilantik sebagai presiden alumni ini. Maka kami alumni ni kami buat aktiviti kebajikan selepas banjir lah. Baru ni kita buat bantuan banjir
khususnya ialah pondok-pondok yang tenggelam. Sebab Pasir Tumbuh ni ada di bawah alumni Pasir Tumbuh, kita ada 45 buah pondok, pusat pendidikan pondok di seluruh Malaysia. Kita ada 45 buah semua. 45 tempat, bukan 45 buah pondok-pondok tu, 45 tempat. Jadi maknanya kebetulan ni ada pondok-pondok ni yang dhaif, yang mana yang kena banjir baru ni, terbalik atap ke bawah, lantai ke atas. Jadi macam-macam lah, pecah teruk, dinding pecah, tak boleh nak buat lain sebagainya. Jadi kebetulan kami pun buat bantuan, dan baru ni kita dah buat pengurutan, dapat untuk banjir ni lebih kurang 200,000 lebih dapat kumpul untuk bantu di mana urai, di mana-mana tempat lah. Lepas tu hari ni kami buat sumbangan pondok di Pahang pula, di Chenor, di Chenor Maran, kawasan kena banjir, lebih kurang 16 kaki air naik. Jadi menyebabkan ada hak terbalik pondok lumpur saja sekali lebih. Jadi maknanya pondok tu juga agak dhaif, dan dia memang ahli alumni. Jadi kita pun beri bantuan lebih kurang untuk kita selesaikan masalah-masalah dia lah, sedikit daripadanya lah. Lepas tu kita ada pondok di pondok Ismailiyah. Ismailiyah bukan pondok Syiah kan. Biasa Ismailiyah ni Syiah lah kan, atau bukan pondok Syiah. Pondok Sunni di di Paya Jauh dan Merloh. Ini juga terbalik semua dengan tuan guru dia Ustaz Mahmud. Jadi dengan tu kami tadi buat keputusan, kita mesyuarat untuk bantu semua pondok-pondok ni bangunkan balik, nak baiki balik supaya dapat beroperasi balik dengan baik. Maka kami sedang mengumpulkan dana untuk pembinaan semula, pembangunan semula pondok-pondok ni, pusat-pusat pendidikan ni. Ada pelajar-pelajar yang menopang rumah orang, ada pelajar yang sekolah dia tak mula lagi sebab dah terbalik lah, nak duduk macam mana, kalau duduk terpaksa kepala ke bawah pula. Jadi maknanya banyak masalah. Jadi sebab itu, jadi pada malam ni kita akan lancar salah satu daripada permulaan ni, kita akan lancar derma untuk di sini untuk mengisi tabung pembaikan semula, pembinaan semula pondok-pondok yang menjadi mangsa banjir baru-baru ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berbakti seadanya dalam seusia, sepanjang sakit-baki usia kita yang ada, insya-Allah. Bangunkanlah pusat-pusat pendidikan yang baik. Mereka ni tak ada bajet kerajaan, tak ada bajet besar, tak ada. Jadi berdasarkan pada sumbangan lah daripada orang ramai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kebajikan dan bantuan di saat kita pula memerlukan bantuan, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.